yang telah masuk kelas ini sebelum pukul 8 pagi. Tahniah kepada 44 orang yang telah bermasuk sebelum pukul 8. Dimulai oleh Lim Jing Long, juara kita hari ini. Paling pantas dia scan dan dia telah jadi juara untuk masuk ke dalam sistem. Kita ada lagi 6 orang yang belum lagi masuk ke dalam sesi kuliah kita, selepas 3 minit. Lepas 3 minit belum dapat masuk lagi. Jadi masih lagi dalam range yang kita benarkan lah. Tepat pukul 8 tadi ialah siapa ke sini? Muhammad Ridwan Hashim. Pukul 8, 6 saat. Sikit lagi dia seperti bawah pukul 8. Dia terlepas 6 saat. Muhammad Ridwan Hashim bin Muhammad Yusof. Jadi ada 44 orang yang layak untuk mendapat A untuk kehadiran hari inilah. Untuk dapat A dari segi kehadiran, dapat A ada 44 orang sebelum pukul 8 mereka sudah pun masuk. Maksudnya dari segi kehadiran A+. Dari segi kehadiran lah, dapat A+ lah tu. Pukul 8 tepat ada beberapa orang kat sini. Mak Rizwan, Cheong Wing, Liu Jing. Pukul 8 pukul 8 tepat lah. 8, 6 saat, 8.20 saat, 8.43 saat. Lepas tu dia dah masuk 8.1 minit. Tu dah melebihi pukul 8 lah. Selepas pukul 8. Masih boleh diterima lagi. Dan kita sudah meningkat kepada 53 orang. Tinggal 3 orang lagi yang belum masuk. Yang terakhir lah Wan Nur Khairun Nisa. Wan Nur Khairun Nisa. Kalau tak orang Kedah ni orang Kelantan. Wan. Pengguna dengan huruf Wan. Ke ni tinggal tempat lain. Okey. Alhamdulillah hari ni kita dapat jumpa untuk minggu yang keempat kalau tak silap. Dan kita hari ini akan masuk belajar berkaitan dengan tamadun itu sendiri, peradaban. Apa yang kita faham tentang makna peradaban dan makna tamadun. Dan apakah teori-teori yang mendasari pembentukan suatu peradaban ataupun suatu tamadun. Kenapa suatu perkataan itu berbeza? Kenapa nenek moyang kita memilih perkataan tamadun dan juga memilih perkataan peradaban tapi tidak memilih perkataan civilization. Kita hanya berkaitan dengan perkataan itu baru sangat, yang mana perkataan itu hanya dikenali oleh orang-orang di Eropah dan juga di Amerika lah. Dan orang Eropah dan orang Amerika pun tak faham dengan perkataan tamadun dan juga perkataan peradaban. Di sini saja kita faham maksudnya. Maksud yang kita faham tidak sama maksud yang dia faham. Konsep ketamadunan pada masyarakat di Eropah adalah mengikut perspektif apa yang mereka fahami dari sudut budaya mereka. Sebaliknya kita di negara Malaysia memahami peradaban tamadun itu dari perspektif kita lah. Budaya kita, budaya Melayu, budaya India, budaya Cina. Hanya segelintir kecil saja rakyat di Malaysia berketurunan barat, iaitu berketurunan Portugis atau berketurunan Belanda atau berketurunan Inggeris. Berketurunan Amerika ada juga, tapi terlalu kecil lah, hanya berapa persen, sangat terlalu sedikit. Jadi majoriti rakyat Malaysia ialah memiliki budaya khusus, iaitu budaya tempatan, iaitu budaya Asia. Berbeza dengan budaya Barat yang mana mereka terkenal dengan falsafah
yang dipanggil sebagai secularism. Secularism ialah satu falsafah barat yang mengakar kukuh dan sudah pun disebarkan ke seluruh dunia hingga hari ini. Di Malaysia pun pengaruh ini kuat, iaitu kehidupan ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kehidupan ini tiada kaitannya dengan tradisi budaya suatu masyarakat. Kehidupan adalah diuruskan oleh manusia berdasarkan kepada kepentingan semasa. Perubahan-perubahan semasa. Dia tidak terikat dengan dogma agama. Dia tidak terikat dengan ajaran-ajaran agama. Sebab itu kalau di barat, kebanyakan di barat mereka tidak beragama. Walaupun di sana ada gereja, tapi gereja di sana kosong, tak ada orang. Kebanyakannya gereja-gereja itu ditinggalkan begitu saja dan menjadi usang. Ini banyak berlaku di Perancis, di Britain, di Amerika. Gereja-gereja mereka sudah bertukar ke tempat lain, iaitu di pub-pub, di disco-disco. Itulah gereja-gereja mereka hari inilah. Itulah tempat mereka bertemu, bersosial dan sebagainya. Kalau dulu mereka bersosial di dua tempat, di pub dan di gereja, tapi sekarang mereka meninggalkan gereja untuk orang-orang yang sudah tua lah, generasi tua. Generasi muda, umur 40-an, 30-an, 20-an, lagi belasan tahun, memang ada yang tak pernah pergi pun. Bukan bermakna semua lah, bukan 100% orang di barat seperti itu, tapi sebahagian besar, lebih daripada 60%. Di sana mereka tidak lagi percaya kepada agama Kristian itu. Kepercayaan mereka hanyalah kepada acara ritual saja. Dan kalau mereka pakai salib kat leher-leher mereka, kalau di Britain mereka akan disaman. Sama juga di Perancis, di negara Eropah, mereka tak boleh ada lambang-lambang agama. Lambang-lambang agama tak boleh. Di sanalah, kalau ada lambang cross dan sebagainya, suatu tempat itu mesti mendapat kebenaran daripada kerajaan lah di negara mereka. Sebab mereka tak mahu keagamaan itu menonjol. Dan pada mereka akan wujud diskriminasi dari segi agama lah. Itu kepercayaan mereka. Sebab pada mereka, kehidupan di dunia ini tiada kaitan dengan agama. Ini awak kena faham betul-betul ya. Di masyarakat barat, mereka memisahkan agama dengan kehidupan seharian. Ke sistem kapitalisme, berekonomi tiada kaitan dengan agama. Sistem berpolitik, sistem parlimen dan sebagainya tiada kaitan dengan agama. Mereka menolak agama. Ini berkembang selepas berlakunya revolusi Perancis di bawah Napoleon Bonaparte, kerana membawa revolusi pertanian sebelum dunia berubah kepada revolusi industri. Sehingga sekarang kita mencapai revolusi industri yang keempat lah sekarang ini. Dan semakin lama semakin mengukuh secularism ini. Dan di Malaysia ramai pemimpin politik sendiri mendakwa bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara Islam, tapi sebuah negara sekular. Walaupun ada pemimpin Melayu Islam mendakwa negara Islam, tapi pemimpin bukan Islam tidak mahu menerima pandangan tersebut. Jadi maksudnya ada dua sudut pandangan di negara kita, bahawa negara kita bukan sebuah negara Islam, cuma negara berpenduduk majoriti Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi sahaja. Bukan tidak diletakkan sebagai undang-undang tertinggi negara, tapi undang-undang tertinggi negara ialah undang-undang yang sekular. Undang-undang sekular iaitu Perlembagaan Malaysia. Sekular lah, maksudnya sekular ialah undang-undang yang dibuat oleh manusia dan memisahkan agama dengan pentadbiran. Macam itu maksudnya. Dia ada elemen agama dalam pentadbiran yang diberikan kuat kuasa. Dia mungkin ada penerapan nilai-nilai Islam, tapi dia tidak dimasukkan sebagai teras kepada
perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi negara. Sebab itu ramai sarjana melihat bahawa negara Malaysia bukanlah sebuah negara Islam, cuma negara sekular yang majoriti rakyatnya beragama Islam. Ini juga berlaku kepada negara Indonesia, juga sebuah negara sekular. Dan selepas Perang Dunia yang Kedua, selepas negara merdeka dan tersyarat kemerdekaan, dan untuk Malaysia lah kita menerima sekularisme itu. Begitu juga dengan negara yang lain, Turki, banyak negara Islam lain, negara rakyat yang majoriti Islam menerima bahawa negara mereka adalah sekular lah, termasuklah negara di Afrika, ya, Nigeria, padahal majoriti penduduknya itu Islam, Sudan, ya, majoritinya Islam, Mesir, ya, sekular. Mereka memang negara mereka sekular. Mereka memisahkan pentadbiran dengan agama. Tiada kaitan dengan dosa dan pahala, tiada kaitan dengan syurga dan neraka. Itu awak kena faham betul-betul. Ya. Sebab itu fahaman rakyat di Malaysia pun sama, kebanyakannya sekular. Walaupun kita beragama Islam, tapi kita menerima bahawa pemerintahan negara itu adalah sekular. Yang nak kepada agama Islam ni ialah Parti Islam Malaysia dan juga Amanah sahajalah. Yang lain tu memang parti sekular lah. Dia menerima sistem sekular itu. Dan sistem sekular ini memang sangat mengakar kuat di seluruh dunia lah pada era sekarang. Saya sudah pun sharekan kita punya nota dalam e-learning. Saya cuma sedang menunggu pelajar-pelajar lagi, ada tak lagi yang datang. Setakat ni 53/56, jadi ada 3 orang pelajar yang tak hadir. Ada 3 tak hadir. Dengar ya apa yang saya cakap? Saya takut awak tak dengar. Saya dengar tak? Ada. Oh, okey. Baik, saya akan sharekan nota kita pada hari ini. Mula kita bercakap nota yang saya dah pun sharekan di e-learning. Ada nota tentang tamadun secara PowerPoint, ada juga tentang tamadun secara Word, berbeza ya. Itu nota yang berbeza. Kalau yang PowerPoint tu ialah ringkasan. Saya buka kat sini. Saya buka kat learning sini ya. Ambil masa sikit. Okey. Pada kelas tu saya tak dapat nak habiskan teori tamadun ni sebab terlebih dari segi pengenalan dia. Jadi poin-poin yang lain saya tak sempat nak serahkan, tapi hari ini saya cuba untuk habiskan lah untuk sesi kita hari ini. Jadi saya cuba sharekan. Teori tamadun, harap semua dah nampak ya. Apa yang kita fahami tentang tamadun tu, setakat awak boleh buka kamus dan awak akan tahulah apa kataan tamadun, dan awak semua keseluruhannya pun tahu sejarah asasnya apa yang dikenal sebagai tamadun itu. Tamadun yang secara asas saya kira semua orang tahu bahawa tamadun ialah wujudnya satu pencapaian yang hebat bagi suatu masyarakat, ya. Pencapaian material, pencapaian sosial, pencapaian ekonomi, ya, bagi suatu masyarakat, ya, yang mana tidak jauh beza dengan masyarakat yang lain. Pencapaian Malaysia, bangunan-bangunan yang mencakalkan langit di Malaysia setanding dengan bangunan-bangunan mencakalkan langit di
New York. Sekurang-kurangnya itulah tanggapan awal awak berkaitan dengan apa itu dipanggil sebagai tamadun ataupun peradaban. Sungguh demikian sebenarnya, tamadun boleh dilihat daripada beberapa sudut. Iaitu sudut kebendaan yang kita panggil sebagai material element ataupun sudut sistem nilai dan etika yang kita pelajari sekarang, serta juga sudut spiritual ataupun kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai rohani, dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai batiniah ataupun dipanggil sebagai kejiwaan, ataupun juga kadang-kadang dipanggil juga sebagai semangat juga. Jadi tiga elemen ini membina sesuatu peradaban. Tetapi dari segi pencapaian, kerana saya letakkan kat sini the achievement and the excellence in all aspect of human life sebagai definisi tamadun itu, achievement dan excellence ini berbeza dari segi sudut-sudut yang dipentingkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Bagi masyarakat di barat, sistem value dan ethics penting, spiritual element juga penting pada masa ini, tetapi tidak sepenting pencapaian dari segi materialism. Pencapaian dari segi kebendaan itu lebih utama bagi mereka dalam mentafsirkan sesuatu ketamadunan. Kalau mereka melihat suatu kelompok masyarakat yang sudah pun wujud beberapa ratus tahun, dia akan melihat bahawa masyarakat itu bertamadun tidak dari sudut apakah bangunan-bangunan yang telah dibina oleh nenek moyang orang tersebut untuk mengukur berapa lamakah tamadun mereka sudah wujud. Dari sudut apa? Dari sudut batu yang digunakan untuk membina bangunan rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan pentadbiran ataupun kolam-kolam renang ataupun apa-apa sahaja bentuk tembok ataupun dinding dan sebagainya sebagai pengukuran kemajuan sesuatu masyarakat. Itu diukur dari segi material. Sehingga sekarang, sebagai bukti kepentingan material ini ialah berada di Egypt ataupun di Mesir, itu pada masyarakat barat, kehebatan ketamadunan manusia itu boleh dilihat dari segi kejayaan para raja di Mesir membina piramid. Dan sehingga sekarang itu ketakjuban kepada piramid itu mendorong ramai ahli sejarawan, arkeologis daripada barat berbondong-bondong ke Mesir dan mereka banyak projek penyelidikan untuk mengkaji mumia dan juga lain-lain tinggalan masyarakat Mesir kuno. Mereka sangat-sangat takjub dan mereka sangat berminat dengan pencapaian dari segi material itu, dan melahirkan ramai pakar-pakar. Dan apabila ramai pakar, maka banyaklah penulisan-penulisan tentang sejarah Mesir dan bagaimana kemudiannya ketakjuban itu dikongsi oleh ramai pembaca lah di seluruh dunia. Awak boleh buka YouTube, boleh buka TV atau boleh baca di banyak buku-buku, sama ada buku-buku popular atau buku penyelidikan berkaitan dengan Mesir ini sangat banyak sebab ramai orang sangat berminat dengannya dan permintaan tinggi. Seolah-olah tamadun di dunia ini diasaskan oleh tamadun Mesir. Seolah-olahnya sedemikian. Padahal Mesir hanyalah sebahagian daripada ketamadunan yang pernah wujud. Dan sebenarnya Mesir bukanlah tamadun yang terawal wujud. Sebenarnya ada tempat lain yang lebih signifikan untuk kita kaji sebenarnya, seperti tamadun Mesopotamia yang berada di Iraq, antara tamadun terawal dunia. Kenapa tidak berbondong-bondong di sana? Ada banyak kajian-kajian yang belum lagi dilakukan dengan mendalam di sana, tapi orang tak minat. Kurang minatnya lah berbanding dengan tamadun di Mesir dan tamadun Egypt itu. Sedangkan pada pandangan masyarakat lain, tamadun Mesir bukanlah tamadun kehebatan tapi tamadun kekejaman raja yang zalim. Dan
Itu adalah aspek material yang diutamakan oleh tamadun barat. Untuk tamadun lain seperti tamadun Islam, material itu bukanlah keutamaan. Yang diutamakan adalah sistem value ataupun ethics, moral. Tamadun Islam berkembang bukan atas pembinaan bangunan tinggi-tinggi mencakar langit, sebagaimana tamadun barat yang dipelopori oleh tamadun Amerika hari ini yang menjadi meka ataupun menjadi pusat ketamadunan dunia moden hari ini, iaitu di Amerika. Tapi orang Islam ketika itu pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah membebaskan manusia daripada kejahilan bersifat barbarian, matlamat menghalalkan cara yang diamalkan oleh orang-orang Arab, dan ketika itu matlamat cara itu diamalkan oleh banyak empayar-empayar, masalah empayar Rom itu sendiri yang terkenal, tamadun Persia dan juga banyak tamadun-tamadun yang lain yang pernah wujud, yang tidak meletakkan nilai kemanusiaan dalam rangka yang tinggi. Walaupun nilai kemanusiaan itu pernah dijadikan sebagai suatu matlamat utama bagi ahli falsafah Yunani yang kita belajar pada minggu lepas berkaitan dengan wujudnya nilai-nilai kemanusiaan tinggi yang dipelopori oleh Plato, Socrates, Aristotle yang mendasari ketamadunan Yunani ataupun dikenal sebagai tamadun Greek itu. Di Greek sampai sekarang dipanggil sebagai Greece. Tetapi di situ ada satu lapis sosial yang tidak diberikan keadilan dalam masyarakat mereka, yang sebenarnya mereka idealism mereka sahaja tapi tidak dalam bentuk pengamalan, iaitu ada golongan dipanggil sebagai golongan hamba yang dipelihara dan dijaga. Begitu juga di tamadun Rom yang mewarisi tamadun Greek, golongan hamba sangat uh, di dikawal dan wujud dalam lapisan sosial yang terendah dalam sistem sosial manusia, dan mana-mana hamba yang melarikan diri akan dibunuh, dan mereka tidak terikat dengan mana-mana undang-undang, dan tuan kepada hamba itu memiliki hak untuk melakukan apa sahaja kepada hambanya, tidak ada kesalahan, hatta membunuh hambanya kerana hambanya melakukan kesalahan ataupun kerana dia marah dengan hamba. Kalau dia nak bunuh, itu hak kepada tuan dia, sebab hamba adalah dia anggap sebagai properti kepada pemiliknya. Properti sama seperti memiliki anjing, kucing dan sebagainya, itu properti kepada tuan dia, dan ketika itu tuan ada hak untuk melakukan apa sahaja kepada hambanya, termasuklah membunuh. Dia tidak akan dibicarakan. Ini di tamadun Rom dan juga di zaman Yunani. Tetapi dalam peradaban Islam, sebab itu kita guna perkataan peradaban, tidak guna perkataan tamadun. Perkataan peradaban itu adalah dari perkataan adab. Adab itu merujuk kepada etika. Jadi sistem Islam sangat menitik beratkan etika ataupun adab berhubung sesama manusia dan mesti menghormati semua manusia. Dan dalam Islam ketika itu perhambaan dalam kehidupan masyarakatnya ada, tetapi dalam proses pembersihan. Maksudnya apa? Islam datang, dia tak boleh tiba-tiba buang semua hamba-hamba yang sudah dimiliki, tapi Islam memberikan ajaran yang jelas bahawa tidak ada orang yang berbeza taraf. Semua orang sama, dan siapa yang membebaskan hamba adalah orang yang sangat mulia. Hingga kan ketika beberapa zaman selepasnya, hamba sudah tiadalah di zaman Islam. Malahan hamba-hamba ini kemudiannya kerana kebebasan yang benar-benar dijalankan oleh orang Islam ketika itu berbanding dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ketika itu, termasuklah orang Melayu sendiri ketika itu yang belum beragama Islam juga memiliki hamba. Amalan perhambaan itu sudah hilang, dan hamba-hamba ini meningkat kedudukannya bukan hanya sebagai seorang manusia biasa yang memiliki status yang sama dengan orang lain, malahan menjadi raja, menjadi keturunan raja, membina kerajaan. Ini tradisi ini dibuktikan dalam beberapa kerajaan di
India, tamadun India, tamadun Islam India. Itu ada ya beberapa kerajaan, kalau tak silap saya Ghaznawi, dinasti Ghaznawi yang diasaskan oleh hamba, para hamba. Daripada hamba, bebas, kemudian dia naik rank dan akhirnya mereka bukan senang nak untuk menjadi raja ya, bukan tiba boleh jadi raja ya. Kita nak jadi raja, kirim salam bukan senang tuan-tuan ya. Awak boleh jadi raja tak? Boleh jadi king tak kat Malaysia ni, walaupun ada pelajaran masuk UTM ada degree, ada master, ada PhD, boleh jadi raja tak? Gantikan yang di Pelang Agung kat Malaysia ni, boleh? Tak boleh ya. Bukan senang, memang bukan senang. Dan itu yang menggambarkan bagaimana sistem Islam itu begitu praktislah dipraktikkan, di mana di masyarakat lain hampir mustahil untuk seorang hamba menjadi raja, hampir mustahil lah. Apa ni, siapakah orang yang paling mempopularkan tradisi perhambaan ini? Tradisi perhambaan ini, tamadun mana yang paling popular, yang paling kira gangster lah dari segi kita untuk menjadikan perhambaan suatu cara hidup sehingga sekarang. Perhambaan iaitu tamadun barat. Tamadun inilah memang memperkukuhkan, mereka yang memperkenalkan dan memperkukuhkan, dan sekarang ini hamba masih wujud dalam bentuk baru bentuk baru wujud. Sebab itu kita kata sekarang ini pemerdagangan manusia. Istilah pemerdagangan manusia itu ialah apabila manusia itu dihambakan dalam bentuk baru. Sebab itu sekarang ini satu kesalahan. Rakyat Malaysia ada yang terlibat dalam perkara ini. Tahu tak siapa bisnes ataupun ejen terbesar perhambaan dunia hari ini? Antara yang terbesar, bukan paling besar, antara yang terbesar. Tahu siapa? Tuduhan itu ya diberikan oleh Amerika Syarikat kepada negara kita lah. Ada beberapa syarikat yang dituduh memperhambakan pekerja-pekerja hingga kan barangan-barangan Malaysia disekat untuk masuk ke negara tersebut. Barulah kerajaan Malaysia kelang kabut untuk membersihkan supaya di Malaysia ini tiada perhambaan. Jadi perhambaan tu ada. Mereka dikerja paksa tanpa dibayar gaji. Tu kerja paksa, suruh kerja tapi tak bayar gaji. Dia cuma bagi makan je. Dia akan ditipu, gaji bulan depan, 3 bulan tak bayar, 4 bulan tak bayar. Ini kerja paksa. Kerja paksa dianggap sebagai perhambaan. Dan rakyat Malaysia memang banyak terlibat kerja paksaan seperti ini. Negara lain pun ada, negara pun ada. Manusia moden sekarang ni, dia moden lah bentuk perhambaan dia. Tapi negara kita ni terkenal sebab kita, macam mana nak sebut sebab kita bercakap dengan manusia, memperdagangkan manusia. Perdagangan manusia ni, manusia tu didagangkan sebagai satu komoditi lah. Sama macam kelapa sawit, sama macam minyak. Tahu tak siapa pedagang paling besar? Pedagang paling besar ialah kerajaan Malaysia untuk perniagaan perdagangan. Kita berniaga dengan manusia, iaitu daripada Bangladesh, daripada Indonesia, daripada Vietnam. Kita banyak. Bila mereka sampai kat sini, kita tak lanjutkan lagi dia punya permit ataupun pekerjaan tak ada, hanya mereka bunuh diri, mereka mencuri. Sebab apa? Sebab mereka nak hidup. Sampai sini mereka dah bayar beribu-ribu ringgit, sampai sini kerja tak dibayar gaji, macam-macam lah berlaku penderitaan, kesusahan mereka. Pada saya kerajaan di Malaysia ni adalah kerajaan yang
tidak bersikap adil lah kepada imigran yang datang untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Mereka dilayan seperti sampah, mereka dilayan dengan tidak baik dan menyukarkan kehidupan mereka, dan kadang-kadang kalau ditangkap tu penangkapan mereka kurang berberi kemanusiaan pada saya. Ada yang dipukul sampai cedera, sampai tak patutlah macam tu. Sedangkan mereka ni adalah manusia. Kalau kita berada di Australia, orang Melayu, orang Malaysia, bukan hanya orang Melayu, orang Cina, orang India ramai pergi ke Australia untuk bekerja, kita tidak dipukul, tidak dibelasah kalau kita sebagai imigran haram pun. Tapi kita dilayan dengan baik, diberi makan yang mencukupi, tempat tinggal yang sempurna lah. Tapi ini tidak berapa berlaku di Malaysia, dan negara-negara yang menghantar rakyat mereka ke Malaysia banyak membuat bantahan-bantahan seperti Filipina, seperti Indonesia, sebab televisyen negara kita pernah menunjukkan bagaimana immigration membuat tangkapan dan melayan rakyat mereka lah. Dan televisyen kita tu boleh ditonton juga oleh rakyat negara mereka, sebab mereka pun ada parabola. Kat Malaysia tak dipindahkan, tapi negara mereka dipindahkan untuk ada parabola, jadi mereka boleh nampak layanan kita kepada imigran ini dan tidak berberi kemanusiaan. Itu belum kes lagi penderaan kepada pekerja-pekerja yang sampai mati dan sebagainya. Itu andal orang Malaysia sebagainya. Mereka bukannya pembunuh upahan, mereka memang pembunuh profesional. Mereka bunuh pekerja-pekerja itu tanpa beri kemanusiaan. It's happening. Banyak kes berlaku. Jadi kita berdagang, negara berdagang, memperdagangkan komuniti manusia. Kita ada sign kontrak untuk menerima lebih 200,000 orang daripada Bangladesh. Cuma PKP itu menyebabkan kita terhalang, tapi tahun depan mereka akan masuk lah. Jadi awak saya jumpa Bangladesh ramai Jadi mereka itu bukan pendatang haram Kita jemput mereka masuk datang ke Malaysia untuk bekerja, sebab awak nak kerja kat kilang awak tak minat kan. Banyak yang minat jual burger berbanding dengan kerja kat kilang. Jadi kat kilang tak ada orang nak kerja, jadi kerajaan terpaksa bawa masuk, dan mereka pun mendapat keuntungan yang besar. Bukan sikit-sikit keuntungannya, sangat besar keuntungan itu. Mereka didagangkan lah. Itu perhambaan moden. Malangnya apabila mereka dah bayar banyak, kerajaan Malaysia mereka dah bayar dalam bentuk cukai, kemudian mereka bayar juga kepada orang tengah, sampai ke Malaysia tak dibayar gaji. Itu yang kerajaan Amerika marah tu. Kita dah double zalim kepada mereka. Jadi kalau awak nanti ada pekerja, jangan tak bayar gaji. Dan jangan tak bayar gaji kepada pekerja awak nanti. Ramai orang tak berberi kemanusiaan. Seolah orang tu bukannya manusia, tapi kucing. Kucing pun kita bagi makan. Kucing pun kita sayang. Kalau sakit kita hantar kat klinik. Klinik haiwan. Tapi manusia, kita layan dengan sedemikian. Lebih buruk layanan kita kepada kucing ataupun kepada anjing. Inilah manusia hari ini. Kehilangan nilai kemanusiaannya. Sebab itu ada tamadun yang memberatkan sistem value dan etik lebih utama daripada kebendaan. Sebab paling penting pada tamadun ini ialah mengembalikan manusia itu menjadi manusia dan bukan manusia itu sebagai binatang. Ini dilakukan oleh ramai pemimpin yang dikatakan hebat, yang membunuh jutaan orang, yang dianggap sebagai the conqueror, seorang penakluk, dianggap sebagai hero. Sedangkan sebenarnya dari segi etika dan moral dia adalah seorang yang zalim, Dan kita bila sebut kezaliman, selalu kita hanya merujuk kepada Hitler saja. Sebenarnya dalam sepanjang sejarah umat manusia, Hitler ni dah beribu orang. Hitler tu cuma seorang.
Tapi sebenarnya Hitler tu beribu-ribu orang sudah wujud sepanjang zaman manusia. Setakat bakar, bunuh apa semua, tu memang mereka buat. Yang sangat terkenal ialah keturunan Genghis Khan, Kublai Khan. Geng-geng ni memang sangat terkenal lah dengan haus darah mereka kan. Lebih dahsyat daripada Hitler sebenarnya. Yang apa yang mereka telah lakukan. Dan sepanjang sejarah manusia, orang-orang yang haus darah ni wujud. Hitler hanyalah sebahagian daripada orang tersebut. Ya, Hitler. Kenapa kita sedar sebenarnya Presiden yang agak hero dalam Amerika Syarikat, Presiden Roosevelt, juga sebenarnya zalimnya lebih kurang Hitler juga. Sama je. Malahan lebih teruk daripada Hitler pada saya. Sebab dia menjatuhkan 2 biji bom atom di 2 bandaraya yang padat penduduk dia, iaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Hitler tak hantar bom. Dia bakar hidup-hidup. Memang dia bakar hidup-hidup orang Yahudi. Orang Yahudi dibakar hidup-hidup. Yang tak berdosa, kanak-kanak, wanita, siapa. Sama juga macam Roosevelt. Orang Jepun yang kat Nagasaki dengan tu, Hiroshima tu, ada buat salah ke dengan Roosevelt? Ada buat salah? Ada tempeleng muka dia ke? Ataupun tembak anak dia? Tak ada. Yang ada kat situ lah kanak-kanak, bayi, orang perempuan, semua orang yang kat situ bukannya tentera. Tentera adalah beberapa yang mesti jaga wilayah tersebut. Tapi kebanyakan yang lain ialah orang biasa. Orang biasa sama macam orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Tapi dia tidak dianggap sebagai orang yang zalim. Hitler saja zalim, dia tak zalim. Dia adalah penyelamat dunia. Dan dia dianggap sebagai penyelamat Amerika dan penyelamat dunia lah. Kerana telah memusnahkan Jepun. Dan Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tapi kita tak lihat dari sudut itu. Kita lihat dari sudut kemanusiaan. Dia membunuh beratus ribu orang di 2 bandar yang padat penduduk dia. Macam kita lah kat Johor Bahru ni dijatuhkan bom atom. Bukannya bom tu tahu awak ni tentera ke, awak ni peniaga tepi jalan ke, awak tu bayi baru lahir ke, mana bom tu tahu. Yang dia tahu, dia meledak je kan. Diledakkan di situ, matilah semua orang. Termasuklah kucing segala macam. Kucing, pokok, apa segala macam musnah, hancur berkecai. Hitler tak hancurkan sampai ke peringkat macam itu dahsyatnya. Dia bunuh orang. Zalim, dia memang zalim. Tetapi kezaliman Amerika lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Sehingga sekarang ini beberapa ramai dah mati. Dibunuh oleh Amerika. Dijatuhkan bom-bom di Iraq. Dijatuhkan bom di Afghanistan. Suka dia je. Jadi, kita lihat dari segi itu. Yang kita kenal hanya tokoh-tokoh tertentu yang kita baca dan kadang-kadang kita tak perasan bahawa sebenarnya kita ni terlupa yang zalim sama zalimnya ialah yang kita anggap sebagai hero dunia sekarang, iaitu Amerika Syarikat lah. Negara yang masih wujud, yang banyak menipu, yang dikenal sebagai penipu terbesar dunia, termasuklah dari segi dia dianggap sebagai penyelamat, tapi sebenarnya dia juga adalah sebagai pengganas. Dia kata orang lain pengganas, dia pun sebenarnya sama juga ganasnya, iaitu membunuh orang. Dan dibuktikan dalam Perang Dunia Kedua bagaimana dia boleh memanipulasikan imej dia sebagai penyelamat dunia, sedangkan dia adalah pembunuh besar. Ratusan ribu orang mati. Bukan setakat mati saja, yang cedera kekal membawa kepada kesan berpanjangan kepada keturunan-keturunan, sebab mereka akan ada kesan kesan daripada bom itulah. Bom tu ada dia punya radiasi dia. Radiasi yang akan mencacatkan tubuh manusia yang kekal lah selama beberapa keturunan. Dia macam bom nuklear juga. Bom nuklear itu kalau meledak, memang orang akan serta-merta mati. Tapi yang tak mati pun lama kelamaan akan mati dalam tempoh panjang dalam penderitaan.
menderita bermacam-macam jenis penyakit, penyakit jantung, leukemia, penyakit kulit, macam-macam penyakit yang menderita waktu tu dah sakit, kemudian nak mengubatinya hampir mustahil, tapi dia sakit, dia kena pergi berubat dan berhabisan duit lah. Ini kes seperti ini banyak berlaku di kawasan Bhopal, India, yang pernah berlaku kebocoran nuklear, dan juga di Rusia, juga berlaku kes-kes seperti ini yang berlaku kebocoran nuklear. Itu baru loji nuklear bocor, belum bom dia meledak. Bom nuklear meledak dan menerima kesan daripada bom itu belum lagi, belum berlaku lagi, belum ada satu negara pun diledak dengan bom nuklear. Yang ada cuma test-test di kawasan-kawasan tertentu, dan itu memberi kesan pada kawasan tersebut lah, dari segi environment. Satu lagi elemen adalah spirituality element. Ada masyarakat atau tamadun yang menitipkan elemen spirituality, dan tamadun-tamadun ini sudah banyak yang lenyap. Machu Picchu misalnya yang berada di atas gunung tu di Amerika Selatan, silap saya, itu sangat mengutamakan elemen spirituality, keagamaan. Mereka ni, geng-geng mereka ni banyak mengorbankan manusia sebagai tanda terima kasih kepada dewa-dewa mereka lah. Mereka akan pilih di kalangan manusia ni untuk dibunuh dalam satu upacara tertentu, dan darahnya dan nyawa orang itu akan disembahkan kepada dewa lah. Ini berlaku di beberapa tempat lah yang ada dalam ketamadun kuno lah, ya. Antaranya tamadun di Amerika Selatan tu banyak lah seperti itu, dan juga beberapa tempat yang lain. Definisi civilization ini ada yang melihatnya dari sudut highly organized society marked by advanced knowledge of the trade, government, art, science, and oftentimes written language. Jadi ini adalah ciri-ciri yang meletakkan sesuatu masyarakat itu memiliki tamadun. Macam mana nak tentukan tamadun? Mestilah ada pengetahuan perdagangan sekurang-kurangnya, ada pemerintah, ada raja. Sebab tak semua pemerintah, tidak semua masyarakat, kelompok manusia itu ada raja. Tak semua. Yang tak ada raja, contoh macam masyarakat orang asli, dia tak ada raja, dia cuma ada chiefdom, ada ketua saja. Masyarakat ini tidak dianggap sebagai bertamadun sebab dia tak ada raja, tak ada sistem pemerintahan yang kompleks. Tak ada kerabat raja, tak ada pahlawan, tak ada golongan. Kalau kat Malaysia ni ahli parlimen lah kan, ataupun golongan elit pemerintah, dia tak ada elit pemerintah. Dia cuma ada ketua, lepas tu semua rakyat biasa. Itu tidak dianggap sebagai bertamadun lah. Masyarakat yang tidak bertamadun ataupun masyarakat yang tiada kelas. Masyarakat yang tiada sistem kelas tu tidak dianggap bertamadun. Dan satu lagi elemen yang penting ialah tulisan. Kalau negara ataupun rakyat negara tersebut tiada tulisan, itu dianggap sebagai mundur. Negara yang mundur atau rakyat yang mundur. Dan ini juga wujud beberapa bahagian dunia lah, yang mana akhirnya wilayah-wilayah itu akan diserap masuk ke dalam wilayah orang-orang yang memiliki ketamadunan ini. Jadi mengapa kita tidak menjadi sebahagian daripada rakyat Thailand, ataupun kita tak menjadi sebahagian rakyat Indonesia? Kita ada Malaysia. Sebab apa? Sebab kita ada raja, kita ada sistem yang kompleks, hingga kan orang lain tak boleh nak serap masuk kita, paksa kita masuk tak boleh. Sebenarnya kita boleh paksa orang masuk kepada sistem kita, sama ada secara paksa, secara halus ataupun secara terbuka lah. Jadi kerajaan Melayu Melaka, Empayar Melaka itu sudah pun wujud ratusan tahun yang lalu, yang mana orang Melayu sudah ada tamadun tinggi apabila mereka sudah ada apa yang dipanggil sebagai sistem beraja atau sistem pemerintahan beraja. Beraja itu adalah salah satu sistem pemerintahan yang telah pun dimiliki oleh bangsa Melayu ketika itu.
yang seiring dengan bangsa Cina, bangsa India. Tapi tak semua orang, hanya bangsa-bangsa ini sajalah yang mempunyai kebijakan tersebut dan mereka membina negara-negara. Sebab itu kita ada negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, apalagi Vietnam dan sebagainya lah. Oleh bangsa-bangsa ini. Ada lain bangsa-bangsa lain tapi mereka terpaksa diserap masuk. Diserap masuk dan menjadi sebahagian rakyat negara tersebut lah. Macam di mana? Di Taiwan misalnya. Ada orang asli di situ. Penduduk asal di situ. Tapi mereka tidak ada tamadun. Seperti itu hanya mereka diserap masuk untuk menjadi sebahagian daripada rakyat Taiwan. Sama juga orang-orang Red Indian di Amerika. Mereka tak ada sistem yang kompleks dalam budaya masyarakat mereka. Sedangkan masyarakat mereka adalah penduduk asal benua Amerika itu. Yang akhirnya mereka terpaksa masuk dan akur dengan ketuanan orang-orang baru yang datang daripada Eropah yang akhirnya menjadi pemerintah di Amerika dan menentukan corak hidup mereka pula. Jadi bila tak ada keupayaan ini, mereka akhirnya menghadapi tekanan dan mereka akan terpaksa akur dengan kuasa orang-orang lain. Ini yang berlaku di Filipina. Orang-orang Islam di Mindanao tak mahu untuk diserap masuk ke dalam negara Filipina. Apa yang mereka buat? Mereka angkat senjata. Mereka berperang hingga hari ini. Dan pemerintahan Filipina di Manila tak terima kemerdekaan orang-orang di Mindanao. Mereka paksa untuk orang Mindanao menerima pemerintahan mereka secara paksa dengan tembak sesiapa yang menentang. Dan sebab itu berlakulah perang saudara lah di Filipina hingga ke hari ini berlaku lagi lah, masih berlaku. Ya, mereka masih berperang dengan sebahagian daripada orang di Mindanao. Ini juga berlaku di Patani. Orang Patani tak nak masuk menjadi sebahagian daripada orang-orang Thailand yang dikuasai oleh pemerintahan di Bangkok. Mereka angkat senjata juga dan berlaku peperangan di sana di selatan. Thailand yang bergolak hingga ke hari ini. Satu, di sini kita belajar dari segi perkataan yang saya sebutkan tadi lah. Kalau tamadun ataupun civilization, ciri utamanya ialah pemikiran, thinking. Thinking, smart level of thinking, iaitu pencapaian manusia tu diukur dari segi kehebatan daya fikir. Secularism lah. Itu namanya secularism. Maksudnya mentuhankan manusia. Mentuhankan manusia. Manusia itu levelnya setahap Tuhan. Dia boleh mencipta apa saja kat dunia ni. Macam itulah maksudnya. Itu adalah pemikiran moden lah. Awak lah sekarang dididik untuk mentuhankan akal. Akal kita ni dianggap sebagai Tuhan yang sangat bijaksana. Kita akan dipersalahkan kalau kita buat silap, kalau kita gagal untuk buat suatu perkara, kita akan disalahkan. Awak lemah, awak tak sungguh, awak itu, awak ini, salah kita semualah. Ini pemikiran secularism. Awak tak mendapat first class degree, tak dapat first class, katalah kan. Itu salah awak lah tu. Awak tak, otak awak tak digunakan 100%. Macam itulah. Tapi kurangnya. Dia orang yang dihormati dalam dunia ini ialah, dalam tamadun ini ialah orang yang bijaksana, yang orang panggil perkataannya ialah genius. Perkataan genius yang sangat diutamakan. Mentuhankan akal. Orang yang genius ini kalau dia bercakap, semua orang akan mengiyakan orang itu. Walaupun idea tak masuk akal, tapi kerana dia dikenali sebagai orang yang terkenal dan dia itulah dianggap sebagai level genius, maka orang itu dianggap sebagai orang yang baik, orang yang betul, walaupun idea-idenya menyimpang daripada ajaran-ajaran
agama ataupun budaya. Tapi kerana dia orang yang genius, maka dia diterima. Itu manusia hari ini. Dia mentuhankan akal. Sebab itu di barat, orang-orang seperti ini sangat dimuliakan. Walaupun mereka tidak beretika, walaupun kehidupan mereka sangat tidak bermoral, tapi mereka dimuliakan. Awak kena faham kat situ. Ini beza. Beza dari segi peradaban, civilization juga, perkataan Inggerisnya, tapi maknanya berbeza. Itu dari segi pencapaian dari segi fizikal dan juga spiritual life. Kedua-duanya penting untuk masyarakat ini. Kebendaan penting untuk makan, tapi mestilah seimbang dengan ciri-ciri etika dan moral. Dia mesti ikut moral masyarakat. Dia mestilah ikut moral yang ditetapkan oleh agama. Kalau ada agama kata lelaki mesti berkahwin dengan lelaki. Dan kehidupan mestilah cukup makan, mestilah ada tempat tinggal, mestilah ada kereta, mestilah ada bangunan yang selamat dan baik untuk ditinggal. Tapi dia tak boleh berkahwin dengan kambing dan tak boleh berkahwin dengan sesama jenis. Sebab itu melanggar tabiat manusia dan juga melanggar tabiat kebinatangan. Sebab binatang dia takkan kahwin jantan dengan jantan, dia takkan kahwin. Dia takkan kahwin. Dia takkan ada gay di kalangan kambing. Di kalangan perempuan pun dia tak dengan betina. Kambing betina pun dia takkan jadi lesbian. Dia tak ada akan berkahwin dengan sesama betina di kalangan dunia kebinatangan. Tapi ini beza dengan masyarakat bertamadun mementingkan thinking ni, free thinking. Free thinker. Kebebasan manusia sehingga manusia kata untuk mencapai tahap kebahagiaan yang optimum, manusia itu hendaklah bebas melakukan apa sahaja yang dirasakan membawa kebahagiaan kepada dia. Sehinggalah dia suka kepada sejenis lesbian, gay itu sepatutnya diberi kebebasan juga. Sebab itu kebahagiaan dia, kecenderungan dia. Kita tak boleh sekat kecenderungan orang. Minat orang tak boleh sekat. Kalau dia suka dengan kambing, itu kebebasan dia untuk berkahwin dengan kambing. Ataupun dia suka dengan robot. Ataupun dengan patung. Ataupun dengan dinding. Pun tak apa. Sebab pada mereka itu adalah kebahagiaan. Itu yang dicari oleh manusia itu. Itu kebahagiaan dia ke? Dia bahagia dengan cara tu. Biarkanlah dia dengan kebahagiaan dia. Ini ialah free thinker daripada barat lah. Tamadun secularism di barat. Sebab itu di barat sudah dilegalkan, dibenarkan untuk manusia itu bebas berkahwin dengan siapa saja. Boleh kahwin dengan kambing, boleh, tak ada masalah. Boleh kahwin sejenis. Malahan di salah satu negeri di Amerika, saya lupa nama negeri itu, tapi ada, saya lupa lah, di Arizona ke mana, saya lupa. Undang-undang membenarkan anak berkahwin dengan emak. Awak jangan terperanjat. Di Amerika ada satu negeri, state di Amerika membenarkan perkahwinan anak lelaki berkahwin dengan emak kandungnya. Itu di Amerika. Jadi awak kena belajarlah. Tengok, bukan belajar awak nak amalkan. Belajar macam mana sejarah wujud undang-undang tersebut. Itu sampai ke peringkat mengapa mereka benarkan perkahwinan dengan emak sendiri dan dilegalkan. Maksudnya sah. Disahkan. Kalau nak bercerai, mereka kena masuk mahkamah bercerai. Ceraikan mak dia jadi isteri dia. Ataupun tuntutan hak milik dan sebagainya lah. Jadi apa jadi dengan anak dia tu? Tak tahulah tu macam mana. Itu wujud. Saya pun terperanjat. Saya terperanjat. Kebobrokan ke level itu wujud di Amerika Syarikat. Tapi kita memang suka sangat Amerika, kiblat kita ke Amerika. Sedangkan di Amerika tu banyak benda yang tak masuk akal lah. Macam mana kita nak kahwin dengan mak sendiri, dibenarkan. Dia menyimpang. Kalau istilah kita ialah apa ya? Sumbang mahram. Sumbang mahram. Sesuatu yang tak diterima.
oleh kita lah manusia. Manusia tak boleh terima. Apa pun mana adat pun, mana boleh terima kahwin dengan mak sendiri, kahwin dengan bapa sendiri. Macam mana tu? Tak boleh, kita tak boleh fikir kan. Tapi dia kat sini bukan saja dah fikir, dah dibuat undang-undang. Sebab tu orang Amerika yang otak dia agak menyeleweng ni, dia akan pergi ke negeri ni lah untuk berkahwin. Kat, mungkin asal dia kat New York. Jadi kat New York tak benarkan undang-undang tu, tak ada. Dia satu kesalahan lah sebab dia anggap sebagai incest. Tapi untuk benarkan dia pergi ke negeri tersebut dan dia register lah kat negeri tu. Dan dia bolehlah berkahwin dan hidup normal lah. Tapi dia kena berpindah ke negeri tersebut. Itu yang unik lah di situ ya. Kenapa berlaku sedemikian? Sebab tamadun barat ada sejarah dia dengan perkahwinan dengan ibu mereka, ada budaya itu ada. Itu ada bunyi zing di tiup angin. Tu zing tu di tiup angin. Itulah bunyi dia. Okay, definition high achievement of science and technology semasa pada hari ini dengan tamadun dengan sebagai pencapaian sains dan teknologi, dan ketamadunan juga dicapai oleh kemajuan bidang-bidang yang lain lah, ekonomi, ya, politik. Dari segi bahasa, tamadun daripada perkataan madana iaitu untuk membina bangunan. Madana itu daripada perkataan membangunkan bangunan, madana. Tamadun daripada perkataan madana, to civilize and to humanize. Selain daripada membina, ia juga ialah untuk menjadikan manusia itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang murni lah. Satu lagi ialah hadarah. Hadarah to settle down, untuk kekal menetap. Hadarah ni lah perkataan yang dipopularkan di Malaysia oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi semasa dia menjadi Perdana Menteri Malaysia dengan perkataan Islam Hadari. Islam Hadari, kita tahu kenal perkataan ini. Dulu dipaksa pelajar-pelajar untuk belajar konsep Islam Hadari. Dulu subjek ini ada masuklah sistem Islam Hadari, tapi sekarang kita tak masukkan lagi sebab itu bukan lagi dasar kerajaan. Bukan dasar kerajaan di Malaysia sekarang. Dasar kita sekarang ialah family. Malaysian family, keluarga Malaysia. Itu pula. Hadarah ini sebenarnya orang pertikaikan dari segi konsep dia juga. Ramai ahli akademik yang mempersoalkan dari segi kewajaran konsep Islam Hadari itu. Sebab Islam tidak perlu ada hadarinya, sebab Islam itu sudah cukup menggambarkan tentang ketamadunan ataupun keperadaban, ketinggian intelektual dan etika orang yang beragama Islam itu, ya. Sebab Islam itu perkataan itulah surrender. Islam juga ialah peace, aman, keamanan. Dalam Islam itu menganjurkan keamanan, menganjurkan menghormati hak orang lain, sangat mementingkan nilai keadilan. Dan ini menjadikan Islam berkembang pesat pada abad yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemuncaknya pada abad yang ke-13, the Golden Age of Islam, yang mana Islam menjadi empayar yang kuat dan paling maju di dunia ketika itu, mengalahkan empayar-empayar lain termasuklah China sendiri pun. Ketika itulah, pada abad yang ke-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sekarang ni zaman keruntuhan. 22 tak tahu. Itu menarik lah. 22, 23 nanti, itu tak tahu, itu menarik. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Islam akan muncul semula sebagai tamadun yang terhebat di dunia. Ada hadis Nabi SAW yang akan muncul sebagai satu tamadun yang terhebat di dunia. Ini hadis Nabi, iaitu kita akan membina ketamadunan yang terhebat ketika itulah. Selepas keruntuhan
zaman keruntuhan sekarang daripada 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sudah 700 tahun. Sudah 700 tahun kita jatuhlah maksudnya. Sudah apa? Mengalami kemerosotan dan paling teruk sekarang lah. Umat Islam bukan hanya dari segi apa ni moral teruk, tapi dari segi apa ni keimanan pun teruk. Sebab banyak yang berideologi secularism, sekular, berfikiran sekular. Dia dia sama lebih kurang Amerika juga lah otak. Orang Malaysia ke, orang Arab Saudi ke, apa ni sebahagian daripada mereka sekular. Balik hadis sekular. Saya ada beberapa pelajar daripada Arab Saudi menjadi pelajar saya dan juga menjadi apa ni, saya menjadi penyelia PhD dan Masters. Saya juga menjadi penilai pelajar-pelajar Arab ini untuk Masters dan PhD, dan saya memang terperanjat apabila mereka buat tesis mereka, sebab mereka sangat sekular berbanding dengan saya yang orang Malaysia. Dan saya bila bandingkan dengan pelajar-pelajar Malaysia, orang-orang Arab Saudi lagi sekular daripada pelajar Malaysia. Dari segi pemikiran lah, dari segi pemikiran. Mereka sangat apa ni, mereka kadang-kadang saya tegur lah sebab mereka gagal untuk mengaitkan elemen budaya mereka, budaya Arab itu ke dalam tesis-tesis mereka. Sedangkan tesis mereka nak di-apply di Arab Saudi. Tapi elemen Arab Saudi itu tak ada. Saya tak heran kalau dia orang Iran ke, orang negara lain ke kan, orang Korea ke. Tapi dia orang Arab, dia gagal untuk nak masukkan elemen apa ni negara dia. Itu ciri penting untuk kita nak berjaya dalam sesuatu apa yang kita usahakan. Kita mesti masukkan elemen budaya kita. Dia baru boleh di-apply di negara kita lah. Sedangkan apa yang kita pelajari daripada barat, teori barat itu, mereka hasilkan teori itu akibat daripada mereka kaji masyarakat di barat, fenomena masyarakat di barat, dan kemudian mereka uji kajikan di situ dan keluarlah teori tersebut untuk kesesuaian di masyarakat barat yang sekular, yang suka kepada apa ni, suka kepada kambing, suka kepada kan sejenis dia, suka kepada mak mereka. Itu sesuai lah untuk orang Amerika. Tapi untuk kita orang Malaysia, yang kita ada budaya untuk orang Arab yang beragama Islam, kita ada budaya dan agama kita yang tak tak sama dengan budaya daripada barat. Itu kita kena faham, tapi mereka tak faham. Malang sangat. Itu menggambarkan apa ni, dia mewakili sebahagian daripada orang-orang Arab itu sendiri lah hari ini. Daripada proses yang kita panggil sebagai globalization, proses pengamerikanisasi, proses Americanizations yang sangat kuat di seluruh dunia, termasuklah di negara Islam itu sendiri, termasuklah di Malaysia, yang sekular, yang sangat sekular lah. Orang yang pandai mereka sekular. Sama macam pemimpin kita, sebab belajar, kebanyakannya belajar di luar negara, yang memang sekular. Balik ke Malaysia, betul lah dah sama mereka sekular. Di Malaysia pula, sebagainya pun sudah memiliki pengaruh pemikiran sekular juga. Itu jadi makin apa ni, teori yang mereka hasilkan untuk memajukan bangsa mereka di Malaysia gagal sebab mereka tak memahami untuk apply dalam bentuk budaya yang berbeza. Itu masalah. Kenapa mengkaji tamadun? Kita kaji tamadun sebab untuk dapat membezakan orang yang dipanggil tamadun dan orang yang dipanggil tidak tamadun. Beza orang yang tak bertamadun dengan orang yang bertamadun ialah orang yang bertamadun ialah orang yang menghormati orang lain dan hak orang lain, respect. Perkataan utama ialah respect.
Orang yang tidak bertamadun adalah orang yang tidak menghormati orang lain, tak respect. Dia tidak menghormati nyawa orang lain, tidak menghormati kesesaan orang lain, tak menghormati nyawa. Yang paling penting nyawa lah. Nyawa, tak boleh mengambil nyawa orang sesuka hati. Tapi dia sesuka hati bom di tempat tu. Hanya kerana dijangkakan ada penganas, kampung tu ada penganas, dijangkakan ada 5 orang penganas, satu kampung tu dibunuh semua. Ada 200 orang, 200 tu semua mati sebagai collateral damage kepada penganas yang ada dalam kampung tersebut. Ini sekarang satu yang dilakukan oleh Amerika Syarikat lah. Dan dilakukan kat mana? Kat negara umat Islam, sebab umat Islam dituduh sebagai penganas. Kita dengan sebagai penganas, maka banyak kemusnahan harta benda nyawa dilakukan terhadap negara Islam yang kita nampak lihatlah di Afghanistan, di Iraq dan di Afrika dan beberapa tempat yang lain. Itu cara kita untuk membezakan ketamadunan itu, walaupun dari segi material, pencapaian material ni hebat, tapi dari segi respect itu kita nak kena faham ada tak orang tu respect elemen hak orang lain itu penting. Inilah ciri-ciri ketamadunan mengikut Ibn Khaldun. Kalau nak lihat dari segi wujudnya ketamadunan di suatu masyarakat, ada tak potongan-potongan kuih ni? Strong religion, system of organized state, the system of life, the system of writing, then expertise in the arts. Expertise ni maksudnya professionalism lah. Expert, kita pakar, kita ada skill. Skill apa? Skill buat bangunan. Jadi awak belajar bertahun-tahun kat UTM untuk jadi engineer. Siapa engineer tu? The expertise of the arts. Buat bangunan sebagai satu seni. Seni ni bukannya hayal-hayal lepas tu jadi. Itu seni illusion. Tapi seni dalam bentuk membuat bangunan. Seni lah tu. Satu kesenian. Awak belajar seni sebenarnya. Bukannya seni itu menari, nyanyi, seni. Itu adalah sebahagian daripada seni. Itu pecahan daripada seni. Kadang orang tak faham. Engineer adalah satu kerja seni. Expertise, kepakaran. Seni adalah kepakaran. Orang tu pakar joget. Tak semua orang pakar joget. Sama juga, tak semua orang pakar buat bangunan. Ada orang boleh buat bangunan 4 tingkat je. Ada orang boleh buat bangunan sampai 100 tingkat. Ada engineer boleh, ada lesen untuk buat bangunan sampai 100 tingkat. Ada boleh 200 tingkat. Ada orang pakar buat jambatan. Ada orang pakar pakaran dia buat jalan raya sahaja. Ada orang pakar dia tak pandai buat benda tu. Dia cuma pandai lukiskan jambatan, lukiskan bangunan. Itu dipanggil sebagai architecture. Tapi dia tidak ada kepakaran untuk bangunkan. Ambil simen, letak batu bata, dia tak pandai. Yang dia pandai ialah tekan plug, tekan aircon kat dalam bilik, pegang pensil, pegang mouse, buat rangka bangunan. Dia pandai lah. Kepakaran dia kat situ. Untuk nak buat benda tu, bagi engineer bangunan. Kejuruteraan awam yang buat. Belajar bertahun-tahun. Tapi kejuruteraan awam pula, ni tak mahir nak rangka. Bingung dia nak rangka-rangka ni. Yang dia tahu, dah ada plan, tinggal apply je plan tu. Nak buat plan tu, dia tak tahu. Itu pula engineer. Jadi skill dia cuma nak buat bangunan selepas diberitahu bangunan tu macam mana. Jadi ada orang yang pakar dua-dua. Arkitek pun dia ada, engineering pun dia ada. Dia buat rangka, lepas tu dia buat bangunan tu. Itulah baru dikatakan genius nama dia. Barulah lahir genius. Bukan hanya satu bidang pakar, tapi beberapa kepakaran. Lepas tu dia pakar pula memerintah negara.
jadilah raja ke jadi king ke jadi presiden. Jadi presiden pula dia. Dah lah dia pandai arkitek, lepas tu dia pandai engineering, kejuruteraan awam pandai. Lepas tu pandai pula politik, sistem pemerintahan. Tu lagi jenis lagi berganda-ganda jenis ni. Ada orang seperti ini memang ada. Michelangelo contohnya lah kan, ada tokoh-tokoh sejarah yang kita lihat yang dia pakar perubatan tapi dia juga pakar hadis, dia pakar sastra, ya, andal dia kan. Ya, tapi kita pakar salah satu bidang saja. Jadi sekarang ni zaman itu tidak mencukupi lah. Sebab kalau setakat pakar buat bangunan saja, keluar-keluar tak ada syarikat nak buat bangunan, itu yang ramai yang jual nasi lemak kat tepi jalan tu. Sebab apa? Sebab kepakaran dia tak ada. Kebetulan kepakaran jual nasi lemak ada. Jadi dijual nasi lemak lah. Sebab nak kilang-kilang kat Malaysia dah tak ada. Semua dah lari ke Indonesia dan Vietnam. Jadi pelapur-pelapur dah tak ada. Foreign direct investment kat Malaysia ni dah, kita dah kalah dengan Indonesia ya. Sikit sangat masuk Malaysia. Semua tak percaya dengan Azmin. Kaki liwat. Main belakang je kan. Jadi orang lain semua lari ke tempat lain lah. Ke Indonesia. Indonesia tengah membangun lah sekarang di bawah Presiden Jokowi. Ramai investor masuk ke Indonesia membangunkan Indonesia. Sebab tu orang Indonesia perlahan-lahan meninggalkan Malaysia lah. Malaysia sekarang ni sudah terpaksa ambil daripada Bangladesh sebab orang Indonesia dah tak minat ke Malaysia. Pembangunan di Indonesia itu sendiri sudah semakin pesat membangun, meninggalkan Malaysia. Pencapaian negara itu sudah perlahan-lahan meninggalkan negara kita lah. Dari segi pencapaian fizikal dan juga kewangan. Ini yang awak tak tahu. Sejak negara kita ditadbir oleh Abdullah Badawi, Najib Muhyiddin Yassin, dan sekarang ni peneliti yang sekarang ni siapa lah nama dia, saya pun tak ingat. Siapa nama siapa peneliti awak sekarang ni? Lupa lah saya. Kurang faham daripada Melur tu. Siapa peneliti awak? Apalah nama dia. Tak melekat lah masuk sebab saya kurang berkaliber lah peneliti awak ni. Selepas Dr. Mahathir kurang berkaliber. Sebab awak memilih pemimpin yang salah. Orang yang patut naik iaitu Anwar Ibrahim tak dibenarkan naik. Kalau Anwar Ibrahim naik, saya rasa kalau tak sehebat Indonesia, lebih hebat dari Indonesia kita ni. Dia lebih kurang Jokowi juga, Anwar tu. Tapi kita memilih orang yang salah selama ni. Akhirnya kita makin lama makin teruk lah. Pemimpin terlalu penting kepala sangat penting. Kalau kepala ni agak tak berapa bijak, rakyat akan mendapat kesan lah. Selepas Dr. Mahathir tak ada yang bijak lah. Semuanya agak bengap dari segi perancangan ekonomi dan pembangunan negara ni agak tak berapa cakap. Pemimpin sebelum Mahathir je yang agak bagus. Dari segi ekonomi, saya tak cerita dari segi yang lain. Dari segi moral ke apa, saya tak sebut. Dari segi moral memang teruk ada. Tapi dari segi ekonomi, perancangan ekonomi, Dr. Mahathir memang pada saya, dia yang mengubah Malaysia menjadi sebuah negara yang makmur lah. Kalau orang panggil Malaysia, orang akan panggil Malaysia yang makmur. Itu perkataan tu lahir selepas dia pegang oleh Dr. Mahathir. Tapi sekarang ni dah tak ada lagi makmur dah. Perkataan Malaysia yang makmur tu dah tak ada. Jadi sekarang ni perkataan yang akan digunakan lah Malaysia yang sejahtera. Sejahtera maksudnya tak ada perang-perang. Tapi konflik politik banyak. Itu. Singkat sajalah. Maksudnya tak makmur lah. Tidak guna perkataan makmur. Sebab banyak yang miskin. Makmur tu maksudnya orang berduit, ada duit untuk berbelanja, pekerjaan ada, jadi perkataan tu makmur, orang cukup makan, tak ada gelandangan, orang tak angkat bendera putih,
Tak ada yang kat Bukit Putih, malahan kita yang menjadi penyumbang kepada negara lain. Kita bantu orang Indonesia cari kerja kat sini, kita bagi gaji kat dia. Tapi sekarang ni dah berubah, rakyat Malaysia sendiri pun jadi orang seperti orang Indonesia. Ramai yang terpaksa berhijrah ke Australia, ke Korea Selatan, ke Britain untuk mencari penghidupan yang lebih baik sebab di Malaysia tak ada kerja. Bayangkan awak kerja, belajar bertahun-tahun, uh, buat degree, belanja pun bukannya murah. Keluar-keluar awak jual burger tepi jalan. Macam mana? Siapa? Awak dah mengamalkan masa selama 4 tahun belajar, tiba-tiba awak jual burger. Payah awak lepas SPM jual burger. Kan? Lepas daripada UTM 4 tahun, jual nasi lemak. Macam mana? Awak kena dapat kehidupan yang baik lah. Jadi tak salah kalau orang berhijrah. Sebab dia nak hidupan yang baik. Sebab tu ramai orang pergi ke Australia, pergi ke Dubai, Emirat Bersatu untuk kehidupan yang baik. Tu. Dulu doktor, siapa ada kelulusan doktor kat Malaysia terjamin ada kerja tetap. Sekarang ni keluar jadi doktor pun tak boleh jadi doktor. Kalau jadi doktor pun beri jaminan kerja dan kerajaan paling lama pun 3 tahun saja maksimum. Lepas tu kena buang kerja lah, cari kerja lain. Kerajaan tak nak lagi menggaji sebagai doktor. Awal kalau kerja penat-penat, tak murah jadi doktor tu. Bukan senang nak jadi doktor. Kelulusan yang sangat baik, yang excellent. Tapi nak dapat kerja pun susah. Sampai mereka kena tunjuk perasaan lah bahawa ni kan mereka dalam kontrak tunjuk perasaan. Sebab apa? Sebab daripada beberapa belas ribu yang masuk diterima tu hanya beberapa ribu saja. Jadi ramai lagi yang ada kerja. Doktor pun menganggur. Tu handal tak handal kat Malaysia ni sekarang. Begitu susahnya belajar tapi tak ada kerja akhirnya. Sebab tu kita tak guna perkataan makmur, kita guna Malaysia yang sejahtera. Lepas tu family, kerjaan apa? Keluarga Malaysia. Yalah keluarga lah. Terpaksa yang menampu keluarga lah. Awak tak ada kerja, mak bapak lah kena sambung awak kan. Kena makan minum tu, kena bergantung dengan keluarga lah nak keluar tu. Dengan siapa? Takkan kau bergantung dengan Perdana Menteri awak. Dia mesti dengan anak dia kan. Akhirnya betul lah dia cakap tu, keluarga Malaysia, keluarga yang terpaksa menanggung beban ketiadaan pekerjaan sekarang. Tu. Dan kita kena utamakan keluarga kita lah. Cabaran kita sekarang ialah pekerjaan lah di Malaysia. Sangat susah mendapatkan pekerjaan. Sehingga orang yang kerja bidang yang sangat susah seperti doktoran pun tiada pekerjaan. Dan sebab itu pada saya, awak semua sebagai pelajar tidak boleh hanya mengkhusus kepakaran kepada bidang awak saja di UTM. Kalau engineering saja. Kalau ekonomi saja, urusan saja. Kalau sains saja, awak tak akan survive. Sebab doktor pun tak boleh jadi. Itu sudah menjadi penanda yang jelas bahawa cabaran di luar sangat kuat. Akan ada orang yang insya-Allah ada kerja. Tapi pekerjaan itu sendiri tidak dijamin berkekalan. Kalau awak kebetulan keluar daripada UTM, dapat degree, kemudian awak dapat kerja. Tapi pekerjaan itu tidak menjamin awak akan kekal. Sebab ekonomi sangat mempengaruhi pengekalan jawatan itu. Kalau PKP, ada virus datang lagi, sanggup ke majikan mengkalkan awak dalam pekerjaan tersebut? Ataupun tak payahlah virus, ekonomi meleset. Kan, awak dah kerja 2 tahun, 3 tahun kat syarikat tu, ekonomi meleset. Syarikat tak ada untung. Takkanlah syarikat akan kekal menggajikan awak sebagai pekerja. Awak kena ingat tu. Kena ingat. Sebab itu, kita kena ada daya survival lah. Untuk bersedia tapi apa-apa saja berlaku pada masyarakat, iaitu tidak cukup dengan kepakaran kita dalam bidang kejuruteraan atau dalam bidang tertentu di satu bidang. Kita kena multi kalau istilah multitasking, bukan multitasking, multi
disiplin. Macam tu. Kita kena ada kepakaran bukan dalam satu bidang saja. Itu penting. Saya nak ingatkan yang kat situ. Itu penting untuk dunia hari ini. Sebab dengan hanya satu kepakaran, awak memang tak boleh survive. The effect of religion to the civilization ada satu dan dua. Yang satu ialah religion mempengaruhi ketamadunan seperti tamadun Islam. Agama itu membina tamadun. Daripada masyarakat jahiliah yang Khazar, yang barbarian, yang matlamat makan cara, bunuh orang suka hati, rompak orang segala macam, bunuh anak perempuan sebab dapat anak perempuan tu sebagai suatu tanda lemah, kerugian untuk sesuatu keluarga. Amalan itu berlakulah di tanah Arab ketika itu dan Islam datang menghapuskan amalan-amalan negatif ini dan mengangkat kedudukan manusia adalah sementaraf semua. Tak ada orang yang dihinakan, dimuliakan, tak ada perhambaan dan tidak ada wanita yang ditindas, kanak-kanak perempuan yang dibunuh, tak ada. Sebelum tu semua ada. Perempuan kalau dilahirkan, dibesarkan tapi dilayan dengan tak baik dan kemudiannya akan dilayan juga dengan tak baik oleh keluarga suami dia di dalam tradisi Arab itu sendiri. Dan banyak tradisi dunia yang lain lah, bangsa-bangsa yang lain juga layanan satu wanita tidak baik. Contoh macam Taman Rom juga layanan satu wanita pun tak baik sebab suami menguasai isteri sepenuhnya. Dia mesti patuh 100% arahan suami. Itu dalam tradisi di Rom lah. Dan wanita juga tak ada hak untuk mengundi. Di sana yang mengundi ialah lelaki. Sama juga macam di beberapa tamadun yang lain. Lelaki saja yang berhak. Perempuan tak ada hak pemilihan. Tapi sampailah di dunia Arab pun layanan tak perempuan sebenarnya masih lagi tidak memuaskan lah macam tu berbanding dengan di Malaysia misalnya. Di negara Arab misalnya wanita pun tidak dibenarkan mengundi, bawa kereta pun tak dibenarkan. Baru-baru ni saja mereka baru dibenarkan, itu pun ada sekatan tertentu berbanding dengan Malaysia. Malaysia kita benarkan wanita memandu kereta, wanita bekerja dan sebagainya. Itu menunjukkan Malaysia ni dia lebih progresif lah dari segi amalan ketamadunannya pada saya lebih baik. Itu. Sebaliknya civilization memberi kesan kepada agama, iaitu yang kedua lah. Maksudnya perbezaan agama dan ketamadun dibezakan. Inilah dalam tamadun barat. Yang saya jelaskan tadi lah sekularisme itu. Daripada agama Kristian menguasai kehidupan di Eropah semasa zaman kegelapan, dipanggil zaman gelap sebab zaman itu orang-orang di Eropah buta huruf. Kalau tak nak buta huruf jadi paderi baru boleh dapat ilmu, dan ilmu hanya gereja-gereja saja, tak ada sekolah-sekolah, tak ada. Yang ada gereja dan sekolah gereja ataupun sekolah mubalik lah istilah dia. Kat Malaysia pun ada sekolah mubalik tu. Sampai sekarang ada lagi. Cuma sekolah-sekolah itu sudah dimodified dengan sistem sekular. Tapi dulu gereja dan sekolah-sekolah di gereja saja yang membenarkan pendidikan dan belajar tulisan dan sebagainya. Tapi masyarakat Eropah kebanyakan rakyat biasa yang lain tiada ilmu dan buta huruf. Jadi dia panggil sebagai zaman kegelapan, zaman gelap. Tapi ada orang Eropah yang berjaya keluar daripada Eropah menuntut ilmu ke negara Islam, kerana negara Islam ketika itu tamadun yang maju
balik ke Eropah, membangunkan universiti di sana, Universiti Cambridge, Universiti Oxford, Universiti Paris, mereka bangunkan universiti dan akhirnya berlakulah apa yang dipanggil sebagai Renaissance, pencerahan Eropah. Kesan daripada pembangunan universiti. Ini juga berlaku di Malaysia. Sama berlaku di Malaysia. Selama lebih 300 tahun, British menjajah kita. British tak berikan pendidikan yang baik kepada kita. Kita tak diwujudkan satu universiti pun kat Malaysia ketika itu. Yang ada hanyalah University of Malaya di Singapura. Kemudian barulah selepas kita merdeka, diwujudkan universiti awam. Pada tahun 1990, diwujudkan universiti swasta yang banyak di Malaysia. Sekarang kita menjadi sebuah negara yang maju, hingga pelajar-pelajar daripada negara Arab, daripada Afrika, daripada Eropah sendiri pun, daripada Korea, datang ke Malaysia, belajar di Malaysia kerana kita sudah ada ahli akademik kita sendiri yang bijak, yang setanding dengan ahli akademik ataupun sarjana-sarjana di Universiti Oxford, Universiti Cambridge, Universiti Harvard, setanding. Jadi mereka tak nak pergi ke sana, nak datang ke Malaysia nak belajar. Datang ke Malaysia sebab mereka kata Malaysia pun sama je. Macam universiti tu lagi murah, lagi mudah. Dan mereka belajar di sini. Cuma Malaysia ni pula silap langkah, tengok ramai minat datang ke Malaysia, dia naikkan yuran, lepas tu semua cabut lari. Yuran tinggi, semua cabut lari. Tinggal bergerak. Dulu penuh, sebab apa penuh? Standard pendidikan kat Malaysia, level antarabangsa, global punya level dan murah. Jadi orang berbondong-bondong datang ke Malaysia daripada Iran, daripada Arab Saudi, daripada negara banyak lah kat sini. Tapi lepas tu pegawai kat universiti kata, oh ini boleh bisnes ni, untung ni bisnes ni, naikkan yuran lah sikit. Naik yuran semua lari. Jadi adalah lagi orang yang belajar kat UTM ni tapi tak seramai dululah. Sebab bijak sangat. Kita ni bijak sangat. Nak ambil untung saja, semua nak untung saja otak dia, tapi akhirnya rugi. Tak pandai niaga. Dan tamadun juga mempunyai kaitan dengan budaya lah. Semua budaya yang membina tamadun ialah budaya. Tanpa ada budaya yang baik, yang kompleks, tiada ketamadunan yang dapat dicapai. Semua manusia akan ada budaya. Tak ada manusia yang tak ada budaya. Tak ada manusia yang hidup sendirian, tak ada. Walaupun dia tinggal kat gua, dia ada geng dia tinggal kat gua, paling-paling 3, 4, 5 orang ada kat gua tu tinggal sama-sama dan mereka akan berkongsi nilai yang sama. Ya. Budaya ialah nilai yang sama yang dikongsi. Nilai apa? Nilai yang ada dalam kepala mereka, otak mereka, kepercayaan mereka dan cara hidup, cara pakai baju, cara baju yang dihasilkan, pekerjaan yang dijalankan sama. Itu ialah budaya nama dia. Bila sebut budaya Melayu, tergambar dalam kepala kita, orang ni ciri dia macam ini, fizikal dia macam ini, pakaian dia macam ini, kan, bahasa dia dan pekerjaan dia. Sebut je orang Cina, macam ini orang dia, macam ni, pekerjaan dia macam ni. Sebut orang India, kita akan tengok orang India, oh orang yang macam ini, fizikal dia, pekerjaan dia macam ini. Bila sebut saja Amerika, kita terus kata, oh bangsa Amerika, oh macam ni orang dia. Semua adalah dihasilkan oleh budaya. Budaya Amerika, budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, kan. Jadi budaya inilah yang akan menghasilkan tamadun. Kalau orang ini memiliki disiplin yang tinggi, dikongsi oleh berjuta-juta rakyatnya ada disiplin yang tinggi, maka mereka akan membina budaya yang memiliki budaya yang hebat, yang tinggi. Seperti orang Jepun, yang mana selepas Perang Dunia II mereka menderita akibat Hiroshima Nagasaki
Tapi kalau awak pergi ke Hiroshima dan Nagasaki sekarang, awak confuse betul ke tempat ni pernah kena bom. Sebab tinggal satu saja bangunan yang dikekalkan, yang lain semua jadi bangunan mencakar langit. Sistem yang sangat kompleks, yang sangat-sangat maju banding dengan Johor Bahru. Johor Bahru masa tu ada bangunan, pada tahun 1945 tu, Johor Bahru dengan Nagasaki dengan Hiroshima tu, Johor Bahru lagi bagus. Sebab Johor Bahru tak dibom. Johor Bahru istana raja kan, bangunan-bangunan perniagaan berdiri gagah lagi. Tapi ketika itu Nagasaki Hiroshima dah jadi padang jarak, padang terkukur. Pokok pun mati. Jangankan bangunan, pokok pun mati. Orang lah confirm lah mati. Pokok. Tapi ketika itu Johor Bahru, pokok subur, bangunan pun cantik-cantik kan. Orangnya pun hidup bahagia kan. Tak ada apa berlaku lah. 1945 tersebut. Kita bandingkan dengan dua tempat lah. Tapi sekarang, kalau kita pergi ke Hiroshima dan Nagasaki, bandingkan dengan Johor Bahru, umpama langit dengan bumi. Punya hebat bangunan-bangunan di situ. Tempoh masa dia bangunkan sama macam Malaysia juga. Dalam tempoh 60 tahun, pembangunan itu dilaksanakan. Johor Bahru, perancangan langit boleh dibilang dengan jari. Kat sana tak terbilang jari kita. Nah, itulah perbezaan disiplin orang-orang di Jepun membangunkan replika yang musnah hancur lebur, termasuklah nyawa melayang. Kat Johor Bahru pun nyawa melayang juga, mati juga, ramai yang mati juga di bawah penduduknya Jepun. Tapi taklah sampai 100,000 mati, 200,000 mati. Dan tak mati, tiba-tiba mati dalam satu pagi. Satu pagi serentak mati. Malaikat maut datang serentak pada waktu tersebut. Cabut nyawa 100,000 lebih orang serentak. Kat Malaysia 2-3 orang saja kan hari tersebut. Pada hari tersebutlah dikomparekan dengan bom meledak di Nagasaki dan Hiroshima pada waktu yang sama di Johor Bahru. Ketika itulah saya nak buat perbandingan untuk kita faham situasi tersebut. Itu dihasilkan oleh siapa? Oleh manusia, oleh budaya masyarakat. Ini adalah perbezaan pembangunan budaya, bagaimana budaya yang baik, yang tinggi akan menghasilkan tamadun yang tinggi apabila budaya itu memiliki elemen-elemen ketinggian, elemen-elemen yang menyebabkan terbinanya satu tamadun, khususnya tamadun dari sudut etika dan moral lah. Tamadun etika dan moral. Tamadun etika dan moral. High cultural society, kat sini saya tunjukkan refinement and perfection of moral character. Wujudnya sekolah-sekolah. Sekolah ni penting, sekolah dan universiti, pusat pendidikan yang banyak di negara tersebut untuk melahirkan manusia yang berintegriti tinggi, berakhlak mulia. Di samping seorang yang bijaksana yang akan kembali semula kepada masyarakat, menganggotai organisasi pentadbiran dan juga perniagaan, dan akan menyumbang kepada pembinaan ketamadunan tersebut. Hasil daripada budaya tinggi yang dimiliki oleh seluruh negara. Jadi di Malaysia misalnya, selepas kita merdeka pada 1957, dan sekarang tahun 2021, dan apabila kerajaan di bawah pimpinan orang-orang Malaysia sendiri mewujudkan banyak sekolah-sekolah dan universiti dalam tempoh 60 tahun, kita
mencapai negara yang setanding dengan negara-negara maju yang lain. Berbanding dengan 300 tahun di bawah pemerintahan British. 300 tahun ya, bukannya sekejap. Belum campur lagi di bawah pemerintahan Portugis 150 tahun. Di bawah pemerintahan Belanda bertahun. Jadi kalau campur-campur semua saya rasa dekat 500 tahun. 500 tahun di bawah penjajah Barat. Kita tak pandai pun buat jarum. Buat jarum, nak buat satu kilang jarum pun kita tak pandai. Selama 500 tahun. Bayangkan 500 tahun. Bukan sekejap tau. Berapa generasi tu? Datuk lahir mati. Datuk lahir mati lagi. Datuk lahir mati. Saya rasa dah dekat mungkin dalam 7 generasi. Ya, 7 generasi lah. Kalau saya sekarang ada anak kepada cucu, cucu kepada cicit, cicit kepada cocot, cocot kepada apa lagi. Sampai ke 7 lah. Tak maju-maju, macam itu je. Tak ada apa-apa perubahan. Ya, tak ada perubahan. Tapi kita, bila saja merdeka tahun 1957, merdeka saja kita buat sistem pendidikan, banyak sekolah kita buat, bangun, universiti bangun. Tengok sekarang, dalam tempoh 60 tahun, orang Amerika datang Malaysia, orang Arab Saudi datang Malaysia, orang Afrika datang Malaysia, belajar untuk jadi pandai. Dan untuk balik ke negara mereka, untuk bangunkan lagi negara mereka menjadi pandai seperti kita. Itu. Kita hanya dalam tahun 60. Bayangkan kalau 500 tahun, kalau 500 tahun, bukan hanya setakat standing dengan Amerika, malahan mungkin lebih maju daripada mereka lah. Kita cuma dalam tempoh 60 tahun, kita sudah mencapai tahap yang seperti ini. Itu sebenarnya harga kemerdekaan itu, harga kebijaksanaan. Bila kita dipimpin oleh rakyat kita sendiri, kita bangun sungguh-sungguh dan akhirnya kita maju menjadi makmur. Tapi kalau pemimpin yang agak kurang bijaksana yang kita pilih, maka kita daripada makmur menjadi sejahtera lah sahaja. Sekarang agak sejahtera. Mudah-mudahan daripada sejahtera jadi kurang sejahtera tu tak berlaku lah kan. Takut nanti bendera putih semakin tak terkawal pula yang akan. Saya bimbang sebab jumlah orang yang menjadi gelandangan bertambah setiap hari. Okey, ini adalah penjelasan bagaimana suatu tamadun itu dapat dibentuk. Ya, dapat dibentuk. Yang pertama sekali ialah pentingnya dari segi cara hidup, perubahan cara hidup. Apabila mereka tinggal secara menetap dan pandai untuk mewujudkan makanan yang mencukupi bagi masyarakat yang semakin ramai, yang mana berlakulah aktiviti asas ketamadunan iaitu nama dia pertanian. Dan berlakulah revolusi pertanian. Revolusi itu maksudnya perubahan besar-besaran dari segi cara penanaman pertanian apabila wujudnya teknologi pertanian. Wujudnya alat-alat teknologi lah tu. Alat tu ialah teknologi. Keupayaan manusia untuk membina alat itu terlalu penting untuk manusia membuat aktiviti ekonominya menjadi lebih baik. Jadi bila ada pengenalan alat-alat baru ini, manusia dapat mewujudkan makanan yang melimpah ruah. Dan teknologi kebijaksanaan menggunakan teknologi pertanian, merevolusikan pertanian, maka akhirnya dia berkembang berlebihan, jadi orang boleh jual makanan tu. Bila jual dah jadi aktiviti ekonomi perdagangan dan kemudian melahirkan revolusi industri, satu revolusi baru lagi. Makanan dah berlebihan, nak banyak sangat gandum kan, banyak sangat gandum, banyak sangat buah dah
mereka hasilkan, takkan nak dibiarkan busuk. Sebab makanan tu tak boleh tahan lama. Jadi akhirnya mereka dapat idea, tinkan makanan tu. Tin, jadi datang pula permintaan untuk tin lah. Timah. Berbondong-bondong datang ke Tanah Melayu nak dapatkan biji timah. Sampai mereka terpaksa campur tangan di Tanah Melayu lah dengan perjanjian Pangku kan. Untuk dapatkan tin tu. Untuk packkan makanan-makanan berlebihan di negara mereka lah. Dan mereka akan jual balik dan dapat untung dan memulakan satu perubahan ekonomi yang dipanggil sebagai revolusi industri dan berlaku-laku titik ekonomi yang besar. Itu adalah penting asas penting kepada kewujudan tamadun. Contohnya ketamadun moden hari ini. Okey, ciri-ciri ketamadunan mesti ada bandar, tinggal di bandar-bandar, tinggal menetap tak berpindah randah. Kalau kat Malaysia ni orang kampung, dia tinggal kat kampung, tamadun ke? Tamadun lah, dia tidak berpindah randah. Dia tinggal menetap. Cuma agak kurang maju sebab dia tinggal di kampung. Sebab itu sekarang ni kampung-kampung akan dibandarkan. Kampung, nama kampung tapi dia bandar. Contoh Kampung Baru. Kampung Melayu Kangkapulai. Dia kampung tapi dia dah bandar. Masuk bandar ialah, urban ni ialah ada pusat perdagangan. Ada pertempatan yang sistem dia tersusun. Dan orang yang menguruskan pembuangan sampah, sistem pengairan yang baik dan sebagainya. Itu semua wujud walaupun di kampung, walaupun di Felda. Jadi Felda pun jadi bandar. Di Temerloh tu sudah menjadi bandar. Felda sudah dibandarkan. Jadi membandarkan bandar. Di Malaysia ni ada istilah membandarkan kampung. Membandarkan kampung. Perbandaran kampung. Jadi bandar tu. Saya tinggal di Kampung Melayu Kangkapulai. Nama kampung tapi sebenarnya bandar. Namanya je. Tapi sebenarnya dia sudah bandar. Bandar Johor Bahru. Kampung. Kampung tapi wilayahnya Johor Bahru. Johor Bahru ialah ibu kota. Satu ibu kota lah. Metropolitan. Sama macam Kampung Baru. Kampung Baru. Nama kampung tapi dia di kota metropolitan Kuala Lumpur. Kemudian World Organization Central Government, sistem kerajaan, ada job specification, ada golongan engineer, ada golongan guru, macam-macam. Itu maksudnya adalah job specialization lah, pengkhususan pekerjaan. Tak ada orang pagi jadi guru, malam jadi doktor, tak ada. Tak ada macam itu. Kalau profesional satu saja. Tapi kalau biasa, kerani, malam jadi penjual burger, biasa. Banyak. Ramai orang seperti itu. Kalau bukan profesional. Kemudian social class, ada kasta-kasta, bukan kasta lah, ada sistem sosial berdasarkan kepada kelas. Kasta ni dia rigid. Awak kalau kelas petani tak boleh jadi peniaga. Itu kasta nama dia. Tapi kalau kelas, dia tak rigid. Bila masa awak boleh jadi kelas petani, bila masa boleh jadi kelas peniaga. Bila masa boleh jadi kelas pemerintah. Contoh macam Jokowi, Presiden Indonesia daripada kelas peniaga, menang pilihan raya, jadi Presiden Indonesia, masuk jadi kelas pemerintah elit. Dia menjadi presiden. Presiden kalau zaman dulu dipanggil sebagai raja lah. Dia adalah Raja Indonesia, itu nama dia. Kalau nak faham. Jokowi itu ialah raja. Raja Indonesia yang paling berkuasa di Indonesia. Paling kuat. Kalau kat Malaysia, Perdana Menteri. Tapi atas Perdana Menteri ada Agung. Presiden dia dua-dua lagi. Presiden dia adalah Agung, dia adalah Perdana Menteri. Jadi sangat kuat. Dia menjadi maharaja. Jadi maharaja lah. Ini adalah elemen lain lah. Art, architecture,
pembinaan bangunan-bangunan architecture kan, brickwork, juga awam, dan juga tulisan yang saya jelaskan tadi, sistem tulisan. Orang Melayu ada sistem tulisan tak? Tulisan yang kita guna sekarang ialah tulisan Rumi. Tulisan Rumi ialah tulisan Rom, tamadun Rom yang kita guna. Yang kita guna sekarang ni lah tulisan-tulisan ni. Tapi kita ada tulisan Jawi. Daripada mana? Daripada tamadun Arab. Sebelum tu kita ada tulisan Rencong yang kita hasilkan daripada tamadun kita sendiri. Kalau orang Jawa ada tulisan Jawa sendiri, ya, unik dia. Tapi di seluruh dunia sekarang tamadun barat sangat mendominasi kehidupan kita, maka tamadun daripada mereka inilah kita bawa masuklah, kita gunakan dan jadi budaya kita lah. Menulis sudah kita gunakan daripada tamadun Rom, jadi tulisan Rumi. Dulu sebelum tu tamadun Islam Arab, sebelum kita merdeka kita guna tulisan Jawi. Selepas merdeka kita menerima sebelumnya sekularisme daripada barat, maka kita guna tulisan Romi. Pengukuhan sekularisme lah. Nah itu. Cuma dari segi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni sampai 8 yang saya tulis ni, itu bukan daripada Rom ya. Siapa tahu? Siapa tahu? Bernard tahu? Daripada tamadun Arab dan daripada tamadun India. Digit ni orang yang pandai ialah orang-orang Asia. Orang yang memperkenalkannya pun orang Asia. Bukan orang Amerika, bukan tamadun Rom ya. Mereka tamadun tulisan Rom dia apa? Angka dia bolehlah tulis setakat 1 sampai 100 tu bolehlah. Kalau 1 sampai 1 juta tu dah tak boleh nak tulis. Tulis angka Rom. Ya, angka Roman tu. Ya, dia tanda tu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu macam V tu. Kan? Tu setakat sampai 100 tu boleh. Tapi kalau dah 1 juta, 1 bilion, macam mana nak tulis tu? Tak boleh. Jadi dia meminjam daripada tamadun Arab dan India. Bermula daripada Arab, tamadun India, tapi kemudian di macam mana? Dikemaskinilah, dikemaskinikan dan disebarluaskan oleh tamadun Arab. Asalnya daripada India. Ini saya cerita tadi, emergence of agriculture lah. Perubahan daripada zaman Neolitik. Neo tu ialah baru. Litik asalnya ialah Paleolitik. Kemudian daripada Paleolitik jadi Mesolitik, zaman pertengahan. Kemudian Neolitik, Stone Age. Itu. Perkembangan agricultural innovation and expansions. Ini penjelasan dari segi bagaimana perubahan berlaku lah. Dan manakala masa tidak mengizinkan, saya laju sikit lah yang ni. The emergence of the agriculture mengubah kepada wujudnya pusat-pusat ketamadunan dunia. Ya. Manusia di situ menjadi bertamadun kerana kepintaran manusia dalam bidang pertanian. Tempat lain tak ada tamadun lagi ya, mereka masih lagi berburu, masih lagi cannibalism. Ya, ketika itu. Asal manusia daripada mana? Asal manusia ialah daripada Afrika, benua Afrika. Kita semua asalnya daripada benua Afrika. Yang daripada benua Afrika bergerak ke
Eropah, ada yang bergerak ke Eropah jadilah dia Mat Saleh. Dan bergerak ke tanah Arab menjadi orang Arab. Bergerak ke Asia menjadi orang Asia. Ke Australia, maksudnya bukan orang Mat Saleh itu, orang-orang asal Australia. Orang asal Australia yang hidung pesek tu. Apa nama dia? Aborigin Australia. Ada yang sampai ke Rusia, dan kemudian orang-orang Indian daripada Rusia menyeberang sampailah ke North America, kemudian menyeberang sampai South America. Itu pergerakan manusia, bergerak. Jadi manusia ni unik sebab dia ada daya ketahanan yang kira unik lah bagi manusia. Dalam beberapa kelompok-kelompok itu dia akan bergerak ke satu tempat yang lain dan membina pertempatan di situ dan membina tamadun-tamadun di situ. Padahal asalnya itu ialah datang dari Afrika semua. Datang dari Afrika daripada satu keturunan iaitu Nabi Adam dan Hawa. Daripada Nabi Adam dan Hawa, kemudian melahirkan beberapa keturunan, dan keturunan yang lahir itu melahirkan berbagai bentuk warna kulit dan ciri fizikal yang berbeza. Ada yang besar, yang tinggi, rendah, kulit putih, kulit hitam, kulit tengah-tengah, tak hitam, tak putih. Kita lah ni sawo matang. Macam-macam ni, dan bertebaranlah mereka di seluruh pelosok dunia. Itu menarik. Seronok kalau sebenarnya nak kaji bagaimana pergerakan manusia, migration of human being sepanjang sejarah. Dan manusia ini akan sentiasa bergerak. Contohnya macam orang-orang Bangla akan bergerak ke Malaysia. Akan bergerak ke Malaysia. Jadi sebahagian dari mereka akan balik semula ke Bangla, tapi akan sebahagian lagi di Malaysia. Orang Indonesia, sebahagian dari orang Indonesia kekal di Malaysia sebab mereka bawa bersama dengan isteri mereka, melahirkan anak di Malaysia dan anak itu jadi warga negara Malaysia lah. Orang Indonesia yang lahir di sini, anaknya yang lahir di sini, dan didaftarkan kelahiran anak itu di sini, anak itu layak untuk jadi warga negara Malaysia. Sama macam awak punya NC. NC kita ni daripada Kampuja, kalau silap saya kan, keturunan Kampuja. Berhijrah ke sini, tinggal di sini, lahir dia kat sini, jadilah dia NC awak yang baru. Dia dari rakyat Malaysia. Tak kisah siapa lah, Mahathir. Sama Mahathir, bapak daripada India, berhijrah ke Malaysia, berkahwin dengan orang Melayu, lahirlah Dr. Mahathir. Jadi dia jadi rakyat Malaysia. Tapi ada orang kata, tak, dia bukan orang Melayu, dia orang India. Memanglah bapak dia orang India, tapi dia lahir kat Malaysia. Jadi dia rakyat Malaysia lah. Sedangkan orang Indonesia, suami isteri daripada Indonesia pun lahir anak kat sendiri rakyat Malaysia, boleh jadi pensyarah kat UTM. Jadi boleh sajalah Dr. Mahathir itu untuk jadi rakyat Malaysia. Kalau awak pun nanti suami isteri jumpa kenalan dengan girlfriend awak ke, tak kisahlah mana, belajar kat Amerika, tak sempat balik Malaysia, dah dapat anak kat Amerika, lahir kat Amerika, dapatlah kerajaan Amerika, jadi rakyat Amerika. Nanti kalau dia hidup kat Amerika, tiba-tiba jadi presiden Amerika, jangan terperanjat. Boleh saja, asalkan dia rakyat Amerika kan. Macam Obama lah. Obama kan, dia tak lahir, dia dilahirkan di Amerika, tapi kemudian dia membesar di Indonesia. Tapi balik ke Amerika, belajar, jadilah presiden Amerika. Walaupun dia membesar di Indonesia. Itulah kan, di immigration. Jadi sama juga macam orang lain ya, bermigrasi ke tempat-tempat lain, dia akan membina ketamadunan di situ. Okey, yang lain ni saya rasa awak boleh baca lah saya punya nota ni sebab masa tak mengizinkan. Pentingnya saya tunjukkan dari segi agriculture lah kat sini. Bagaimana pengetahuan berkaitan dengan agriculture itu merebak ke seluruh dunia dan bangunkan tamadun
di dunia dan mewujudkan negara-negara tradisional di seluruh dunia, termasuklah di negara kita lah, di Malaysia. Kita wujudnya kerajaan Melayu Melaka. Sebelum kerajaan Melaka, banyak lagi kerajaan Melayu yang lain, kerajaan negara, Langkas, Suka, Pasai, kan, Selangor, Perak, dan semua itu wujud. Sebelum Melaka wujud, dah wujud. Kenapa? Kerana celebrate of agriculture, pengetahuan pertanian dan juga pengetahuan maritime. Itu tunjuk first town yang pernah berlaku di dunia, Jericho, dan juga di Turki, gambar-gambar pertempatan dan ada Black Society, munculnya Black Society di Mesopotamia, contohnya the first civilization. Ini yang saya sebut tadi, orang tak gila nak kaji Mesopotamia, tapi gila kaji piramid kat Mesir. Sedangkan di tamadun yang pertama, ya, sebab apa? Sebab tamadun ini ada di kawasan yang bahayalah, iaitu di Iraq. Kita tu pun tak respect dengan Iraq sekarang kan, sebab dia penting sebenarnya Mesopotamia ni. Mesopotamia ni, Iraq sebelah ni ialah Persian. Sebab itu dulu kawasan ni adalah tamadun yang hebat. Yang hebat. Persian tu. Kesan daripada ini wujudlah negara yang hebat lah. Dan buktinya masih ada sampai sekarang lah, kalau awak boleh lihat. Kalau nak pergi ke sana pun boleh untuk lihat bukti-bukti tersebut kalau awak berani lah. Silap sangat. Sebab silap cari bulan, kena tembak lah awak kan. Kat situ kawasan peperangan. Ya, Mesopotamia. Bukti-bukti dari segi apa yang mereka hasilkan lah. Ni Egypt ni, ni 3,000 tahun sebelum Masihi, yang orang Barat gila sangat Egypt, tamadun Mesir. Kehebatan dari segi teknologi dan juga sistem tulisan. Sistem tulisan dia unik dari segi simbol-simbol. Dan ada sarjana yang memang pakar membaca tulisan-tulisan ini. Hieroglyphic alphabet, bersifat pictograms dan papyrus. Dan mereka ada sistem kerajaan yang kuat, yang dipanggil sebagai Fir'aun tu lah, Paro. Okay. Dan India, di Indus, India berkembang sebagai pusat ketahanan sebab ada sungai yang boleh menyebabkan mengairi kawasan pertanian. Bila dengan China, berdekatan dengan sungai juga. Sungai itu memiliki minuman dan juga pertanian. Ya, untuk aktiviti pertanian perlukan air lah. Masa itu tak ada sistem piping yang baik seperti kita hari ini. Sekarang ni, padang pasir pun boleh ubah jadi kawasan pertanian kerana ada sistem piping dan teknologi moden hari ini. Okey, alhamdulillah sudah saya tamat, dan teori ketamadunan, saya harap awak baca nota yang saya beri. Minggu depan saya akan tanyalah tentang teori tamadun ini. Ada beberapa teori tamadun yang saya sharekan dalam artikel yang saya masukkan dalam e-learning. Ada soalan tak sekarang? Tak ada ya? Tak ada, terima kasih. Sudah pukul 10, 1 minit. Okey, terima kasih. Dengan tumpuan masing-masing.